اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 5, baris yang ketiga daripada atas. Surat 5, baris ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mengsaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Dan firman Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ni ataf pada kata muka surat 4 dahulu, seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi firman Allah Ta'ala ni pada menjadi dalil bahawa kita jikalau tidak memelihara anggota kita yang 7, nescaya anggota kita yang 7 tadi akan jadi saksi atas kita pada hari kiamat. Mana dalilnya? Seperti firman Allah Ta'ala ayat yang terdahulu dan firman Allah Ta'ala ayat yang kita baca hari ini. Ini sambungan pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Pembicaraannya berkaitan dengan hati. Pembicaraan berkaitan dengan hati, sama ada sifat yang datang ke atas hati kita ni sifat yang baik ataupun sifat yang jahat, sifat yang dicela pada syarak. Apa kita wajib semar ke dalam hati kita sifat yang baik, dan kita wajib bersihkan hati kita daripada sifat yang dicela, yang diharamkan pada syarak. Ini pembicaraan ilmu tasawuf. Tetapi sebelum pergi kepada pembicaraan nak membersihkan hati daripada sifat kecelaan, terlebih dahulunya kita kena pelihara anggota zahir terlebih dahulu. Walaupun kiraannya pembicaraan berkaitan dengan anggota zahir ini pergi kepada ilmu fiqh, ini ilmu perkara berkaitan dengan amalan zahir. Tetapi oleh kerana hati ni di dalam, jadi nak bicara berhati kena jaga hak anggota zahir terlebih dahulu. Yang mana anggota zahir, 7 anggota zahir ni di antara nikmat Allah yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Kurniaan Allah kepada kita, nikmat yang sangat besar, nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat kaki tangan,
Yang mana nikmat ni Tuhan kurniakan kepada kita, tak ada perlu apa-apa bayaran tu. Cuma kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau nak kira-kira lah ketaatan yang kita lakukan atas dunia ni, bukan kata cukup kita nak terima pembalasan di hari akhirat. Bahkan untuk kita ni, untuk kita ketaatan kita ni untuk bayar hak nikmat yang ada atas dunia ni pun tak padang ni. Sebab itulah kita dapat masuk syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dengan taat kita ni hak atas dunia pun tak padang lagi. Hak ketaatan kita hak sikit sebanyak ni hak atas dunia pun tak padang. Lepas tu nak balasan akhirat yang selama-lama pula. Itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota 7 ni nikmat Allah yang sangat besar, yang wajib kita pelihara dan wajib kita mensyukuri nikmat anggota yang 7. Mensyukuri nikmat anggota yang 7 ni bukan setakat alhamdulillah. Itu disunatkan kepada kita. Syukur ni kewajipan kepada kita. Kita mulut kita bertahmid alhamdulillah, tu sunat. Kemudian apa syukurnya? Syukur ni kita menggunakan segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala bagi perkara yang Allah Taala jadikan kerananya. Allah Taala jadikan mata kerana apa? Kerana adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok kejadian langit dan bumi, menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tu dijadikan mata kita. Tengok Al-Quran, tengok kitab-kitab, tu dijadikan mata kita. Jadi kita mensyukuri nikmat mata dengan bahawa kita gunakan mata bagi perkara yang Allah Taala jadikan kerananya. Allah Taala jadikan mata untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukuri. Nikmat anggota 7 nikmat yang besar. Kerana jikalau kita tidak mensyukuri ini nikmat anggota 7 ni, nescaya akan jadi saksi pula atas kita pada hari kiamat. Saksi atas, kita sebut dah minggu lepas. Saksi atas, ala lil madarrah. Kalau kata saksi bagi, lam lil manfaah. Saksi atas ni kalau mahkamah dunia dia panggil saksi pendakwa. Kalau kata saksi bagi, saksi pembela. Jadi kan ni saksi atas engkau. Mana apa ni? Saksi pendakwa yang akan dakwa kita. Jadi anggota kita ni akan jadi saksi. Mana ayatnya? Ayat minggu lepasnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat mencop, mana menutup oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu, dan artinya menegah ia Allah akan daripada bercakap, kemudian berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan mensaksi oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengushai akan dia akan barang di dalam dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun, atas perkara yang mengusahai oleh mereka itu di dalam dunia. Ini ayat yang pertama. Dalil anggota kita akan jadi saksi atas kita jikalau anggota tadi itu tidak mensyukuri. Kita tidak mensyukuri dengan bahawa kita melakukan maksiat dengan anggota yang 7. Kita buat maksiat dengan anggota yang 7, anggota yang 7 itu akan jadi saksi atas kita pada hari kiamat.
dengan perkara yang kita usahai. Bima kanu yaksibun. Kalau pergi kepada ilmu tauhid, ini di antara ayat mudah kitanya. Manakah dalil kita ni wajib isbatkan kita ada kasbun, ada usaha. Tadilah bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun, dengan barang yang adalah mereka itu mengusahai. Yaksibun, kasbun, usaha. Sebab itulah kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan kita ada usaha. Ayat tu kata bima kanu yaksibun. Yaksibun tu usaha lah. Ni dalil kata kita wajib berpegang kita ada usaha. Sebab itulah akidah Jabariyah ni akidah yang sesat. Sebab apa? Akidahnya menyalahi hak ayat Quran. Ayat Quran kata bima kanu yaksibun, dengan barang yang mereka ada, mereka itu mengusahai. Mereka usaha, mereka buat. Tiba-tiba Jabariyah kata tak ada usaha kita, tak ada apa satu. Ayat tak bercanggah dengan ayat Quran. Ni ayat ni surah Yasin ni memang kita ingat dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maknanya kalau kita dah ingat Yasin sepenuhnya pun, kalau kata ayat ni kena ingat ni, kurang-kurangnya ayat menjadi dalil kita ada usaha. Bima kanu yaksibun ni usaha, ni usaha. Kepayah jadi. Dah ngaji banyak dah tauhid, lama dah. Satu ayat pun tak ada. Tapi kalau nak ayat usaha ni, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tu lagi mudah dah. Tu amanah rasul dah. Amanah rasul. Tak ingat siapa kat amanah rasul. Dah wirid tak siapa dah amanah rasulnya. Dah. Wirid tak siapa dah amanah rasul. Sebab apa? Sebab kita nak benda ni nak dahulukan hak utamalah. Utama kita nak buat kelas. Lepas tu kita bacalah kemudian pula. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha. Waktu wa 'alaiha. Ni lam bagi, 'alaiha atas. Tu tadi saya sebut tu. Saksi atas. Saksi bagi. Di sini laha bagi, wa 'alaiha dan atas. Faham kan itu? Laha ni bagi ni kenapa? Dapat pahala daripada kebajikan yang diusahai. Tu laha. Wa 'alaiha. Wa 'alaiha ni apa ni? Hak tekan lah. Hak tekan. Wa 'alaiha menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasabat. Laha lam bagi, lam lil manfaat. Wa 'alaiha atas ni menekan atas. Kenapa? Menanggung dosa atas kejahatan yang diusahai. Ayat tu apa? Laha ma kasabat. Baginya, bagi seseorang nafsu tu, baginya mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya. Laha ma kasabat. Kasabat ni usaha. Ni kita wajib pegang ada usaha ni. Hak sani, hak ayat Yasin. Tapi dah ingat tu pun ambil ni. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dapat pahala atas kebajikan yang diusahakan. Dapat dosa atas kejahatan yang diusahakan. Itu makna kasar dia gitu. Kebajikan pun diusahakan, kejahatan pun yang diusahakan. Mana kita ada usaha. Ayat ni, ayat mudah-mudah belaka ni. Tapi kalau nak pergi pada dalam Al-Quran, ada istiusaha banyaklah ayatnya. Ni ayat orang mudah, ayat orang kita ingat. Contoh ayat perintah.
perintah sembahyang. Allah Ta'ala 7 perintah, makna kita ada peranang lah. Aqimus solat, diri oleh kamu akan sembahyang. Kamu kena sembahyang. Tuhan perintah pada siapa? Kepada kita, kepada kamu. Makna kamu ni ada peranan. Kalau kamu tak ada peranan, Allah perintah diri oleh kamu akan peranan, akan solat. Tapi tiba-tiba kamu kita ni tak ada, usaha pun tak ada, Allah belaka. Jadi Allah 7 perintah kepada kita tak kena dah lah. Allah kena 7 perintah kepada Allah sendiri lah. Tiba-tiba ayat tu 7 perintah ke kita. Tu ayat 7 perintah, ayat 7 larangan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Kita tak ada benda kita ni. Tiba-tiba ayat 7 larangan kepada kita. Lepas tu kita wajib berpegang. Kita ada peranan. Nama ke apa? Nama ikhtiar usaha. Itu dia agak cara fahaman. Adapun kalau hak laha ma kasabat, kasabat tu kasbun, usaha terang-terang. Bima kanu yaksibun. Yaksibun tu usaha, kasbun. Tu terang tu. Adapun kata ayat 7 perintah, jadi kita tak pernah nampak tu. Tapi itulah di antara dalil kita wajib berpegang ada usaha. Itu ayat. Tapi yang lupa ayat-ayat yang lain pula. Segala-gala perkara daripada Allah. Usaha kita pun terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Ini bab pegangan. Ini kena kemah molek lah. Ini kena tu molek. Kalau kita dengar mana hak jelas tak jelas, tapi kalau kita pegangan kita sendiri jelas, kita boleh tafsirkan dengan cara hak kita faham. Tapi kalau kita pegangan tak jelas, orang yang ajar kepada kita jelas sangat pun pening semacam. Mana? Kalau kita jelas pegangan, orang cerita bab pegangan tu macam kalau kita dengar kok macam kesamaran sikit. Tapi oleh kerana kita faham pegangan sebenar, kita boleh huraikan hak tak jelas saat ni tu biar jadi betul. Nah. Tapi kalau kita pegang kita tak kemah, orang hura molek ada pun pening lagi. Kalau kita tak kemah, orang hura hak kesamaran gebah kita ni. Tapi kalau kita kemah, walaupun kita tak apa jelas. Saya pernah dengar dalam seminggu dulu saya dengar dalam radio. Takdir Tuhan tidak boleh diubah. Tapi sikap kita, tindakan kita kepada takdir boleh diubah. Apa maksud? Takdir Tuhan sudah tidak boleh diubah. Tapi sikap kita, apa? Sikap kita kepada takdir tu boleh diubah. Ya ni. Satu kali itu dia kata Allah telah menetapkan segala-galanya, tapi kita diberi pilihan. Tuhan tetap dah, tapi kita diberi pilihan. Kalau kita faham boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang tak faham kesamaran, takdir Allah tidak boleh diubah. Tapi sikap kita terhadap takdir, respon kita terhadap takdir boleh diubah. Persoalannya takdir tidak boleh diubah. Sikap kita, respon kita bukan takdir juga. Takdir tidak boleh diubah. Ada. Sikap, respon kita terhadap takdir. Persoalan kita sekarang, sikap dan respon kita terhadap takdir bukan takdir juga. Bagaimana? Allah telah tetapkan segala-galanya, tetapi kita diberi pilihan. Kalau Tuhan tetap, kita ada pilihan. Apa makna tetap? Kan? Tuhan sudah tetap dah segala-galanya, tetapi kita diberi pilihan. Kalau kita diberi pilihan, makna Allah belum menetap. Kalau Allah sudah menetap, kita sudah tidak ada pilihan. Kan?
Tak apa dah, kita mengaji kita tasawuf dah ni. Orang ngaji tak tasawuf ni, dia punya tauhid dia kemah dah. Ada masalah dah. Orang kat mana? Takdir tidak boleh diubah, tapi sikap kita, respon kita kepada takdir boleh diubah. Kan? Keliru tu. Tapi kalau kita faham takdir tak boleh diubah, sikap respon itu atas berbentuk usaha. Kita ubah sikap kita. Tapi sebenarnya berubah sikap daripada sikap yang kurang baik pada sikap yang lebih baik, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi zahirnya kita berubah pada perbuatan kita. Tapi berubah perbuatan kita, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tetap dah segala-galanya. Kita diberi pilihan. Diberi pilihan tu atas nama ikhtiar usaha. Tapi pilihan kita tu tetap terikat dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau terikat dengan ketetapan Allah, pilihan apa? Pilihan hanya pada zahir, tapi sebenar-benarnya kita tidak ada pilihan. Majburan batinan, mukhtaran zahiran. Mukhtaran zahiran, majburan batinan. Zahirnya kita ada pilihan. Kita buat apa-apa pun dengan pilihan kita sendiri, tidak ditarik-tarik, tidak macam dipukau, tidak. Mana apa? Kita memilih sendiri zahir. Nak mari masjid ni pun kita pilih sendiri. Masuk masjid ada mana pun kita pilih sendiri. Bukan kita ni macam di ni macam ada remote control tu. Melangkah macam apa ni? Macam robot ke apa? Tak ada, kita bebas. Zahirnya kita bebas. Tapi apa yang kita buat, itulah ketetapan azali. Terikat, terikat. Atau hakiki dia gitulah. Dah kita dipaksa. Ni bila sebut kata ketentuan Allah, tangguh. Pilihan kita, perbuatan kita terikat dengan ketentuan Allah, tangguh. Maknanya kita dipaksa. Dipaksa guna pula. Dah terikat, bukan dipaksa. Terikat. Apabila kena ikat, itu bukan dipaksa. Ke terikat tu boleh lain lagi. Dipaksa lah. Memang hakiki kita. Hakikinya kita dipaksa. Kita diumpamakan robot yang diprogramkan. Betul? Kita diumpamakan wayang kulit itu. Betul? Hakiki dia gitu. Memang kita dipaksa. Hakiki dia. Kita terikat. Hakiki dia. Tapi oleh kerana ayat-ayat lain pula menyandarkan usaha kepada kita, kita pun isbatkan, kita letakkan kita ada pilihan. Tapi pilihan macam mana? Pilihan yang terikat, pilihan yang dipaksa. Dah gitu tak ada, memanglah tak ada. Tapi walaupun tak ada, kita wajib kena berpegang, kita ada pilihan. Kerana ayat tubuh kita ni, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat bima kanu yaksibun. Terus sandar kepada kita belaka tu. Kita pegang koda tu je lah. Tak ada nak rungkai-rungkai, tak ada dah. Ada kata payah nak rungkai, tak ada nak rungkai. Kita letak molek, hak ni hak hakiki dia, hak ni hak tuan sandar kita. Rungkai-rungkai, tak ada rungkai-rungkai dah. Faham? Pegang, berhenti. Nak rungkai, nak korek, jangan. Tapi sebelum nak berhenti tu, biar faham molek dulu. Jangan berhenti awal-awal. Pening. Pening tu nak. Pening nak jeng. Pening tu nak jeng. Kita nak beri faham molek. Kenapa kita berpegang segala-gala ketetapan Allah? Ayat sebut seumpama tu. Dah kita tak ada apa lah. Tapi kenapa kita wajib berpegang? Kita ada pilihan dan perbuatan. Kerana ayat lain pula menyandarkan pada kita. Kenapa ayat masih lagi menyandar kepada kita? Walau sebelum kita tak ada apa-apa. Tu bawa jangan. Itu bawa jangan.
Kenapa ayat menyandarkan kepada kita, walhal sebenarnya kita tak ada apa-apa pun sebenar hakikinya. Kenapa ayat mesti menyandar kepada kita? Hak ni barulah dilarang. Sebab tu dia dalam bab ni kena awal-awal sebelum panjang akalan. Dan panjang akalan dia takkan terima seumpama ni. Sebab tu ada orang ngaku Islam tapi dia tak boleh nak terima hak benda hukum zahir, hukum fiqh pun dia tak boleh nak terima hak hukum zahir, hukum fiqh. Ni peganyang ni. Ni terajang dia. Ni apa ni? Sekali tetap dah. Sekali kita kena pegang ada pilihan perbuatan. Pilihan perbuatan apa main terikat gitu. Ni dia terajang awal-awal tak akan terima. Hukum pekor kok mudah pun. Duk pusing kok tu, duk pusing kok ni. Dia pulah juga. Supaya dina Islam ni bersih dia sendiri. Hak dia sendiri. Tak pakai hak ulama dia tak jadi. Ni orang Arab belaka ni. Dina hak dia sendiri. Sebab apa? Memang dia ada pattern dia sendiri. Pattern pun bukan macam orang pun. Pattern pasang dia. Sekali tengok bukan orang. Tukar tu kali-kali tengok. Pattern tu kan. Pattern tu pasang dia. Tapi kalau cerita hak seumpama ni, hakikinya kita terikat, dipaksa. Umpama rabuk ini programkan, jangan lalu. Ni karut takkan terima lalu dah. Kalau kita tak ada benda kita, makhluk Allah tidak ada sebarang peranan walau sebesar habuk. Dia panggil apa? Sebesar hama. Hama apa panggil apa? Benda halus, hama. Kena hama. Sebelum dengar orang ceramah, kita makhluk tidak ada sebarang peranan walau sebesar habuk, walaupun sebesar hama. Siapa makhluk ni? Makhluklah termasuk malaikat sendiri. Makhluk. Bukan manusia saja. Malaikat ke, syaitan ke, jin ke, manusia ke, tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar hama, walaupun sebesar habuk, walaupun sebesar zarah. Semua ni adalah susunan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbil Alamin. Itu sebab hakiki sebenar-benarnya. Tapi ayat dia rubuh kita, tuju peranan kepada kita. Kita pun wajiblah isbatkan di akidah kita. Kita ada usaha, kita ada pilihan, kita ada perbuatan usaha. Tapi pilihan kita, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak adalah memilih mereka itu melainkan perkara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul kullum min indillah, kata oleh Muhammad Muhammad, kesemua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai, Allah lah yang menjadikan semua perkara. Ini hak pegangan kita lah. Tapi diimbangkan dengan hak tadilah ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar usaha kita ni bukan kata mutlak, bukan kata bebas. Sebab apa? Sebab Allah telah menetapkan segala-gala. Tiba-tiba kita ada pilihan pada zahir. Sebab antara dua perkataan tu sudah bercanggah sebenarnya. Allah telah menetapkan segala-gala, tetapi kita ada pilihan. Jadi dua tu kira macam dah tak selain dah jadinya. Allah telah menetapkan segala-gala, itu sebenar-benarnya kita ada pilihan kerana ayat sandar ke kita. Tapi pilihan kita terikat dengan segala-gala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah tidak boleh diubah sama sekali. Kalau ketetapan Allah boleh diubah, bukan Tuhan lah. Kalau macam kita ketetapan kita, keputusan kita orang langgar, jeng lalu kita. Kalau kita ni ada kedudukan, kita ada pangkat, kita buat ketetapan, kita buat keputusan, orang pun langgar ketetapan, keputusan kita, jatuh hak kita. Mana? Sebab apa? Orang langgar hak kita.
Jadi kalau ketetapan Allah boleh diubah, habis ya. Lepas tu sikap kita respon kita atas takdir pun, itu pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam berubah zahir. Dahulu sikap kita kurang molek, sekarang sifat kita jadi molek, berubah sikap. Tapi hak kita berubah sikap daripada tak molek pada molek, itulah ketentuan Allah pada azal yang tak boleh berubah sama sekali. Tapi antara dua ni perkataan ni kita kena faham molek lah. Kalau orang hak tak faham, ada benda. Pada dua tu bercanggah belaka tu. Tapi Allah mustahil diubah, tapi respon sikap kita kepada takdir boleh diubah. Jadi seolah-olah sikap dan respon keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala jadi. Kan? Kita kena duduk tahap bab pegangan kita kemah molek dah. Simple je, tak ada payah mana pun. Sebab tu saya buat pengamal lepas-lepas dah. Payah, kemudian cukup mudah. Sebab apa? Tak boleh nak soal berapa dah. Faham? Pegang. Raib belakang. Lepas tu, apa yang berlaku di kita? Tak ada fikir-fikir lah. Sebab yang berlaku di kita ni berlaku setiap saat. Pekerjaan Tuhan di kita ni setiap saat. Apa yang di kita setiap saat? Kita hidup setiap saat ni siapa buat? Kita nampak setiap saat ni siapa buat? Kita dengar setiap saat ni siapa buat? Kita duduk tak terbalik setiap saat ni siapa buat? Organ-organ kita berfungsi setiap saat ni siapa buat? Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita dak dang. Memang kita dak dang ingatan. Tak sudah fikir tu. Nanti nak bangun ke ni bangun. Bangun ni Allah lah yang buat jadi bangun. Bangun je Allah buat. Masa duk cangok tu Allah dah buat. Bangun ni kita bangun tu kan. Boleh gerak tu kan. Allah buat. Dah saat ni duk cangok sejam kat ni tu. Duk cangok sejam saat ni duk terbalik siapa buat? Punggung buat? Tulang belakang buat? Makhluk tak boleh bukan. Setiap saat kita duk cangok duk terbalik tu Allah yang buat. Bukan masa bangun je tu. Tak sedap tarik-tarik lah ingatan tu. Cuma kita ingat ni nak bangun nak gimana, kita pergi ke tempat yang Tuhan redha. Tu je ingatan kita ni. Apa yang kita nak gerak ni, kita gerak mengikut sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Itu ingatan kita. Ingatan kitanya, kita gunakan 7 anggota ni pada perkara yang Tuhan suruh. Tu ingatan kita. Bergerak, berfungsi 7 anggota ni Allah yang buat. Tak ingat-ingat kita. Fungsi setiap saat berfungsi 7 anggota ni Allah yang buat. Lepas tu ingatan kitanya kita nak gunakan 7 anggota ni pada jalan yang Tuhan redha. Itu hak ingatan kita, hak wajib. Lepas tu nak ingat ni, mata boleh nampak Allah buat, telinga boleh dengar Allah buat. Kita cakap keluar suara ni perbuatan Allah, bukan perbuatan lidah kita. Allah yang buat. Bukan nak ingat tu. Nak ingatnya, kita tengok ni benda Tuhan suruh. Kita dengar benda Tuhan suruh. Kita cakap benda Tuhan suruh. Jangan Tuhan larang. Itu hak ingatan kita. Nak jaga hukum akal. Tapi kita tak ingat pun kepada perbuatan Tuhan. Kita ingat pada tugas kita saja. Itu ingatan yang wajib kepada kita. Lepas tu nak mari ingatan kita lebih tu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Bagaimana? Dengar kadang-kadang pelik-pelik tu seriang. Semayang syirik lagi. Sebab apa? Illallah kat jari. Kita tasyahud kan? Asyhadu an la ilaha illallah kat jari. Akad jari ni siapa buat? Kita buat syirik, dia kata. La ilaha illallah. Honing ni kena catah. Ambil mana balas ni? Kan kita kan asyhadu an la ilaha illallah, kita akad jari. Terus dah pusing-pusing lah. Pusing-pusing tu mazhab Maliki. Kalau dia pusing pasal jari lah. Ya, dia nak pusing pun. Illallah akad. Siapa yang menggerakkan jari? Saya lah. Syirik, dia kata. Orang balan ping beri. Apa lepas? Bukan aku lepas. Allah yang buat. Kalau awak kata saya lepas, syirik awak. Sebab apa? Saya tak ada bukan. Allah yang buat. Bagaimana? Bukan suruh buat ni. Saya lepas lah jetik telinga. Jetik sekali. Apa jetik telinga? Bukan aku buat.
Saat ni jari gerak pun bukan aku buat, Allah buat. Ni jetik telinga pun bukan aku buat, ni Allah buat. Kalau kamu kata saya jetik telinga kamu, syirik kamu. Sebab apa? Sebab kata jari kita yang jentik, bukan Allah yang buat. Guna? Ada dia mu tumbuk aku tumbuk mu dah. Lepas tu siapa tumbuk? Allah tumbuk. Lepas tu mu balas, Allah tumbuk. Pada situ. Adalah pelik-pelik. Ni nyakit mari ni. Tapi orang rupa ngaji agama siap. Atau kata kita bab pegangan ni secara umumnya fardu ainnya ringkas je, bukan banyak. Tetapi secara khulasahnya tiada perkara yang tak selamat kita tanpa kita mengetahui, maka mengetahui itu fardu ain. Dia asalnya fardu ain tauhid ringkas je. Tapi apabila zaman tu berubah, ada perkara-perkara yang mana kalau nak kemah kita menyebabkan kita tak selamat, nak kemah perkara tu wajib fardu ain juga. Mungkin zaman-zaman dulu ni tak ngaji panjang-panjang pun tak apa dah, sebab tak mari benda pelik-pelik. Sekarang ni mari benda pelik-pelik. Orang cakap agama pun bukan orang bidang agama, hanya kepetahan bercakap, kelembutan bercakap. Mana percakapan itu biji, orang panggil percakapan yang apa panggil bunuh apa panggil? Percakapan yang bunuh lah apa dah. Oh sedap dicakap, kita nak putih sedap. Jadi ngaji kamu ke tak? Bukan, di bidang lain kita pakai juga. Orang pakai sanjung, orang pakai angkat. Apa panggil follower apa panggil? Follower makan sikit-sikit. Orang yang jelas-jelas bukan latar belakang agama. Orang ni orang panggil cari penyakit begini. Agama kita ni macam bergantung pada kepetahan bercakap, bukan pada ilmu yang kita dapat daripada guru ke guru sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bergantung pada kepetahan. Ini yang Nabi kata khutabaul fitnah di akhir zaman, tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Jadi sekarang ni kita kena lebih mendalami dalam bab usuluddin. Sebab apa? Sebab tiap-tiap perkara jikalau kita tidak memahami, maka tak selamat pegangan. Maka memahaminya adalah wajib fardu ain. Yang mungkin asalnya bukan fardu ain, mungkin asalnya fardu kifayah. Tapi sekarang ni ada bagai-bagai dah sekarang ni. Kita kena kemah, kita dengar tu kesamaran, tapi kita boleh ni hurai mengikut hak pemahaman kita hak jelas dalam bab pegangan. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiru ana ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Ini ayat yang kedua menjadi dalil bahawa jikalau kita tidak mensyukuri nikmat anggota yang Tuhan kurnia pada kita, maka anggota itu akan jadi saksi atas kita. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mengsaksi atas kamu, atas oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Hak segala kulit kamu ni lah hak umumnya. Mana segala kulit kamu ni mana meliputi sekalian anggota tubuh. Maknanya termasuk telinga kamu, termasuk mata kamu, termasuk telinga kamu, termasuk mata kamu, umumnya kulit kamu, anggota tubuh badan kamu akan jadi saksi. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, saksi telinga, mata, kulit, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Itu maksud ayat. Maksud ayatnya nak suruh kita tinggal segala kejahatan. Maksudnya nak pelihara anggota daripada jatuh kepada kejahatan. Itu maksud ayat. Atas dunia sembunyi macam mana pun, telinga akan jadi saksi, mata akan jadi saksi, kulit akan jadi saksi, mana pun jangan buat. Itu maksud ayat. Jangan buat, walaupun buat cara sembunyi sekalipun. Kalau tak ada saksi lain ni, kalau tak ada saksi lain, kalau ada saksi lain, semuanya akan jadi saksi belaka. Kadang-kadang saksi lainnya tak ada. Kita buat kejahatan tu dengan sembunyi, tak ada saksi,
kita pergi cerita pula kat orang kejahatan kita yang lalu. Orang tu semua akan jadi saksi atas kita pada hari kiamat. Lepas tu kita jangan duk cerita kejahatan-kejahatan kita pada masa dahulu. Masa tu jahat dahulu tak ada orang tahu. Kita bertaubat dengan Allah, jangan duk cerita kat orang. Bahkan kalau kita cerita kejahatan lampau kita, kejahatan yang termasuk dalam kesalahan janayah hudud, contohnya berzina. Nah, contohnya berzina, tiba-tiba walaupun dia sudah bertaubat, kemudian dicerita kepada orang lain. Nah, cerita pada orang, dulu saya berzina. Misal dicerita kat orang, ada 2 saksi yang mendengar, naik bawa ke atas, maka dia akan kena hukum hudud. 4, bukan 4 ni hok tengok, hok ni pengakuan hanya perlu 2 saksi saja. Saya cerita zaman dulu ni saya bertaubat dah sekalipun tak lepas daripada hukum hudud. Sebab apa? Sebab sekarang sudah ada saksi. Saksi mari mana ni? Dia mengaku. Hak 4 saksi, hak tengok. Hak ni bukan tengok, dia mengaku sukarela. Maka hanya 2 saksi sudah cukup. Naik ke atas, dia akan kena hukum hudud. Lepas tu jangan cerita apa-apa kejahatan kita yang lalu kepada sesiapa. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita pada orang pula, orang tu semua akan jadi saksi atas kita pada hari kiamat. Mana? Ini kadang-kadang tak ada guna cakap. Hak ni cerita perangai masa muda dia. Hak ni cerita perangai masa muda dia. Lepas duduk cerita. Oh, mustara tu aku berat lagi dulu. Begini. Jangan. Kadang-kadang berbangga-bangga pula dengan kejahatan dia. Bertambah pula dosa lain. Jangan main. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula kita cerita pula kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ada cerita. Toki masa muda dulu, gini cerita jahat dia. Lepas tu kemudian cucu buat salah gapo-gapo, Toki nak nasihat. Toki nasihat. Toki zaman muda kan ni. Tak laku dalam nasihat Toki. Dan Toki dia cerita kejahatan lampau. Sama juga dengan mak ayah, jangan duk cerita. Sebab itulah kesalahan lampau sembunyikan. Sebarang tandaan, sebarang bukti, gambar contohnya bakar, jangan simpan. Termasuk kalau ada gambar-gambar zaman muda tak tutup aurat, bakar, jangan simpan. Simpan susu. Hak ni tak boleh buka ni. Hak ni tempat rahsia. Tapi bila mati, tuannya mati, boleh buka ni. Takut ada harta karung, harta luar negara kan mana tahu. Mana? Tukis ni. Tang tu lah. Luar negara banyak harta, mana tahu. Bukan tengok. Allah gambar masa muda-muda, kepala dago, solek tebal habis. Hak mana hak ada tu, bakar belaka, buang belaka. Bukan sangat buang bakar. Kita bertaubat dengan Allah, semua tu kita bakar belaka. Ni dok tepek gambar dinding. Pergi rumah ayah haji, setengah orang mudi ni gambar Kaabah gitulah, gambar keluarga, gambar-gambar sekarang lah, tutup aurat belaka. Gambar hitam putih bersanding pada dogo masa muda. Yelah, bersanding masa muda lah, takkan bersanding masa tua pula. Gambar bersanding hari tu pada dogo, ia pun tindik. Padahal kalau anak kemudian, mak nak sanding mak, tak sudut sanding-sanding lah. Kita sanding pakai tudung, tengok mak sanding pada dogo. Dah laku dah nasihat mak ayah ni. Dia tapik gambar dinding, hok gambar, hok pesim masa dulu. Dia panggil itu masa jahiliah, dia kata dah. Masa jahiliah bakar tu. Yang ada sebarang tandaan pun, sebarang bukti pun. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gambar tu dibubuh dinding, orang ni tengok, oh dia saksi. Orang tu tengok, oh tu dia saksi. Gambar mana dia saksi? Saksi ke apa tu? Saksi
dedah aurat pada masa dahulu. Bertaubat dah, puang habis nah. Apa kita nak tayang gambar? Nak tayang gambar dia walaupun dia ni nampak kecut dah dia ni tua. Comel masa muda. Nak cerita tu je. Takut dah tahu dia masa muda comel. Jadi rebutan. Jadi rebutan masa muda comel. Hati dia gambar tiba depan. Kan tua ni kan dah comel dah kan. Kecut dah. Kata nak comel dia tepek kamu masa muda. Kalau kamu masa muda tu tak aurat okeylah. Gambar kepala dogo pakai baju kebaya hok ketat sedang molek lalu jangan zaman orang zaman dulu pun pesan zaman dulu dulu pesan zaman dulu jangan ada sebarang tandaan tak ada sebarang tandaan sebab apa akan jadi saksi atas kita pada hari kiamat. Dan tiada dapat bersumber sekalian saksian tersebut itu melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kenapa? Kerana bahawasanya tiada bercerai semua anggota daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Maknanya kalau nak buat maksiat juga kena tinggal anggota. Boleh tinggal anggota? Tak boleh tinggal. Lepas tu nak macam mana? Tak boleh buat. Tu je. Tak boleh buat. Sebab apa? Sebab anggota akan bersama kita pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Ini cerita keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan jadi saksi. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal, 7 ceraian bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan sebut 7 fasa, 7 ceraian bagi segala anggota yang 7 yang tersebut: mata, telinga, lidah, kaki, tangan, kemaluan dan perut. Akan didatangkan pada satu-satu fasa, satu-satu tajuk. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada padanya pada kitab yang pertama 7 fasal, 7 ceraian pada membicarakan segala anggota yang 7. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.